masa tu cikgu anjak terlalu lama. Jadi yang masih belum buka kamera boleh buka kamera. Jadi kita akan teruskan kepada kelas kita untuk petang ni. Okey, sebelum cikgu nak teruskan, suara cikgu jelas ke suara cikgu? Jelas. Okey, baik. Okey, jadi kalau cikgu ada lag, cikgu ada tersekat, bagi tahu cikgu Kalau macam cikgu jauh ke, kamu boleh WhatsApp cikgu kalau cikgu tersekat Okey, habis. Cikgu nak dengar suara sikit, boleh ke cikgu mulakan kelas? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi untuk kelas cikgu nak sediakan buku, sediakan telefon, sediakan pensel. Hari ni kita akan buat sama-sama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada skrin yang cikgu present. Okey, sekarang dah nampak ke skrin cikgu present? Nampak. Okey, baik. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ini? Ada kawan-kawan masuk. Apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah sudut dan tangen bagi bulatan. Okey, itu cikgu dah terangkan dah. Itu cikgu dah terangkan dah. Okey, kamu kena faham tentang 5 ciri-ciri ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ciri-ciri untuk sudut di dalam bulatan. Okey, jadi untuk ciri-ciri pertama dengan ciri-ciri yang kedua, cikgu dah silap. Untuk ciri-ciri pertama dengan ciri-ciri yang ketiga, cikgu dah ada terang dah. Cikgu dah ada terang dah pada minggu lepas. Ciri-ciri pertama, nama dia adalah sudut rama-rama. Yang kedua, ciri-ciri yang ketiga, cikgu terang pada minggu lepas, nama dia sudut nisbah. Pada hari ini, cikgu nak habiskan bahagian ni. Cikgu nak habiskan bahagian bulatan ni. Okey, iaitu cikgu akan terangkan yang ini. Yang dua, cikgu tukar nama lah. Yang ni nombor 2. Yang nombor 1 dengan nombor 2, cikgu dah terang. Lepas tu, cikgu nak terang pula kepada kamu nombor 3 dan nombor 4 dan nombor 5. Okey, ini kita nak belajar ni. 3, 4, 5. Kenapa? Kenapa kita nak kena fahamkan? Kamu kena faham, satu soalan nanti dalam exam, dia bercampur sudut dia. Boleh ke nak tengok contoh soalan? Cikgu ada banyak soalan. Cikgu ada banyak soalan. Jadi kalau kita nak pergi kepada soalan, ini cikgu akan terangkan kepada kamu adalah apa yang cikgu nak ajar hari ni. Okey. Jadi untuk buat sesuatu soalan untuk sudut dalam tangen, kita tengok kat depan ni. Untuk tengok kat depan ni. Okey. Yang pertama, kamu kena faham semuanya. Kamu kena faham 5 ciri-ciri tu. Baru kamu boleh pergi kepada soalan-soalan di hadapan ni. Sebab apa? Sebab dia bercampur. Ada soalan dia campur apa? Dia campur sudut pertama dengan sudut kedua. Ada soalan dia campur sudut ketiga dengan sudut keempat. Jadi suka ke tak suka ke, kita kena faham betul-betul kelima-lima sudut ni. Jelas ke semua? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Ya, jelas. Okey, bagus. Okey, jadi bila kita bercakap tentang sudut dalam bulatan, sudut dalam bulatan. Kita ada 5 jenis sudut. Dia terbahagi kepada 5. Yang kemudian dia ada 2 bahagian. Itu nanti minggu depan. Okey. Jadi bahagian pertama adalah tentang sudut. Bila cikgu cakap sudut, kamu kena faham sudut adalah satu pembukaan. Pembukaan 2 garis lurus. Jadi kamu kena faham dulu maksud sudut tu. Sudut adalah pembukaan 2 garis lurus. Jadi itu yang kita belajar masa tingkatan 2. Untuk tingkatan 3, semua sudut berada di dalam bulatan. Kalau kamu tengok yang pink-pink ni semua, inilah bulatan dia, bulatan dia, bulatan dia. Kenapa kita nak kena belajar ni? Sebab dia ada speciality dia. Dia ada ciri-ciri yang special dia dekat sini. Okey. Jadi kita sebelum kita nak teruskan kepada yang lain, kita akan recap. Kita akan refresh balik. Refresh balik apa? Kita nak refresh balik sudut rama-rama dengan sudut nisbah.
Cikgu memang akan refresh. Okey, jadi dekat sini yang rama-rama dengan nisbah ni cikgu yang bagi nama. Kamu jangan pelik. Cikgu kenapa panggil dia rama-rama? Cikgu panggil dia rama-rama sebab cikgu nampak sayap di situ. Okey, jadi masing-masing kita akan refresh sudut rama-rama. Okey, kita tengok kepada sudut rama-rama. Okey, ini adalah yang pertama, nama dia sudut rama-rama. Sudut rama-rama. Dalam bahasa saintifik dia, sudut Ella. Okey, jadi dekat sini, sudut rama-rama syarat dia. Kamu kena faham. Syarat dia adalah kamu kena cari bentuk sayap. Cari bentuk sayap. Jadi dekat sini bila cikgu nak pergi kepada sudut rama-rama, cikgu kena cari bentuk sayap. Sayap, bila cikgu cakap tentang sayap, sayap mesti ada kiri dan kanan. Tak ada benda dalam dunia ni ada kiri je sayap dia. Tak ada juga benda dalam dunia ni ada kanan je sayap dia. Jadi, sayap bermaksud dia ada belah kiri dengan belah kanan. Mana sayap dia? Okey, yang warna biru tu adalah sayap dia. Tengok ni. Yang warna biru tu adalah sayap dia. Jadi, yang ini adalah sayap dia. Nampak tak nampak tu yang warna biru tu? Jelas ke tu? Nampak. Okey, bagus. Okey, jadi apa special dia dekat sini? Special dia dekat sini adalah bucu di atas sama nilai dia dengan bucu di atas. Macam mana tu cikgu? Tak faham lah. Okey, contoh. Kalau cikgu cakap sudut ni adalah X, maksudnya sini pun adalah X. Kalau cikgu cakap sudut ni adalah nilai dia Y, maksudnya nilai dekat sini pun Y. Sini sayap kiri, ini sayap kiri. Ini sayap kanan. Ini adalah sayap kanan. Jadi kita fokus kepada yang belah atas. Yang belah atas kalau cikgu cakap dia adalah 40. Untuk sayap kiri belah atas dia 40. Automatik yang belah sayap kanan belah atas dia pun adalah 40 darjah. Nilai dekat atas dia kena sama. Nilai dekat atas dia kena sama. Yang kedua, sayap bawah, sayap belah kiri, yang belah bawah dia mesti sama juga. Okey, kalau sini cikgu bagi tahu 50 darjah, automatik dekat sini akan dapat 50 darjah juga. Itu maksud sudut rama-rama. Rama-rama. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi, inilah sudut yang pertama, iaitu sudut rama-rama. Kita recap ni, kita recap. Untuk latihan kita dah buat dah pada minggu lepas. Okey, suara cikgu ada lag ke? Okey je ke suara cikgu? Okey. Okey, bagus. Okey, yang kedua kita akan pergi kepada sudut nisbah. Kita panggil sudut nisbah. Masing-masing boleh tengok kat depan. Ini kita belajar minggu lepas. Yang ni kita belajar minggu lepas. Cikgu recap sahaja. Okey. Jadi, dekat sini, cikgu ajar kamu sudut nisbah. Kita pergi kepada sudut nisbah. Bila cikgu cakap, sudut nombor 2 adalah sudut nisbah. Sudut nisbah. Sudut nisbah. Sudut nisbah ni apa? Sudut nisbah ni dia ada melibatkan dua benda. Yang pertama, kamu akan nampak nilai pada sudut. Dia ada nilai pada sudut. Yang kedua, dia ada nilai pada panjang. Dia ada nilai pada panjang. Secara tak langsung kamu akan nampak. Okey, yang pertama dekat sini cikgu akan tunjuk besar-besar. Yang warna biru adalah bentuk yang pertama. Yang warna hijau adalah bentuk yang kedua. Jadi apa yang kita nak nisbahkan? Dalam dunia ni, bila cikgu cakap nisbah, mesti ada dua benda. Bila tak ada cikgu cakap satu benda je, cikgu nak nisbah kepada apa? Jadi kita nak nisbahkan, kita kena ada dua perkara.
Aku menisbahkan. Kita menisbahkan sesuatu kepada sesuatu. Jadi dekat sini kita nak nisbahkan apa? Kita nisbahkan untuk yang warna biru ni, cikgu panggil dia A. Cikgu panggil dia A. Jadi ini adalah sudut A. Ini adalah sudut A dan ini adalah panjang A. Ini adalah sudut A dan itu adalah panjang A. Dan yang kedua cikgu namakan dia B. Ini adalah sudut B. Ini adalah sudut B dan ini adalah panjang B. Ini adalah panjang B. Okey, tengok kat depan. Tengok kat depan. Jadi, bila kita dah ada sudut A dan panjang A, yang kedua kita ada sudut B dan panjang B. Cara nak nisbahkan dia adalah kamu buat dalam keadaan A nisbah dengan B. A nisbah dengan B. Formula dia dekat sini, kalau kamu pakai sudut dulu, bermakna kamu kena masukkan nilai sudut. Sudut A per dengan panjang A. Yang kedua, kalau cikgu cakap, kalau cikgu pakai sudut dulu dekat A, maksudnya kalau cikgu nak teruskan kepada B, cikgu kena pakai sudut B per dengan panjang B. Itu maksud ni. Cikgu kalau nak buat terbalik, boleh. Nak buat terbalik tak ada masalah. Nak buat terbalik tak ada masalah. Contoh, masing-masing boleh tengok di hadapan. Contoh dia, kita ada panjang A dengan panjang B. Dan sudut A, cikgu letak pula dekat bawah. Sudut B, cikgu letak pula dekat bawah. Tapi panjang A dengan panjang B, cikgu letak dekat atas. Jadi, tak kisah. Selagi kamu buat sama, nisbah sudut kepada sudut, nisbah panjang kepada panjang, maksudnya dia sama. Bila kita letak sudut dekat atas untuk A, jadi dekat B pun mesti sudut juga belah atas. Kalau kita letak panjang dekat atas untuk A, pastikan dekat bahagian B, kamu letak juga panjang B. Ini kita panggil dia sudut nisbah. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, yang lelaki, Faril, jelas ke Faril? Faril dah belajar dah kat sekolah? Adalah sikit. Adalah sikit. Okey. Jadi boleh tengok kat depan Okey. Cikgu dah ajar 2 ni minggu lepas. Jadi kalau ada masa untuk kelas ni, cikgu akan recap balik. Okey, jadi pada petang ini cikgu akan ajar 3 benda lagi. Yang pertama ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Okey, jadi kamu tengok betul-betul. Jadi habis sahaja kelas ni, kamu cek diri kamu, kamu faham tak tentang sudut ni dengan sudut ni. Jadi senang je. Senang sahaja. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama sekali, cikgu akan pergi kepada sudut ni. Kita akan pergi kepada sudut ni. Sekarang kalau kita tengok sudut ni, masing-masing boleh tengok. Kalau kita tengok kepada sudut ni, cikgu bagi nama dekat sini. Cikgu nampak dekat sini, dia ada nilai sudut. Dia ada nilai sudut. Dia ada nilai sudut. Iaitu sudut dekat sini dan sudut dekat sini. Yang kedua, dia ada nilai panjang. Dia ada nilai panjang. Dia ada nilai sudut dengan dia ada nilai panjang. Kalau kita cek balik dengan untuk nombor 2 yang cikgu ajar ni, dia sama. Dia ada nilai sudut dengan dia ada nilai panjang. Jadi apa yang kita nak buat? Kemudian dia ada 2 bahagian juga. Mana bahagian dia? Okey, masing-masing boleh tengok. Bahagian dia dekat sini, bahagian dia dekat sini adalah yang cikgu buat warna biru, bahagian pertama iaitu bahagian A. Okey, bahagian pertama. Ini adalah cikgu namakan dia bahagian A. Dan ini adalah sudut A. Ini adalah sudut A. Dan ini adalah panjang A. Ini adalah panjang A. Okey, seterusnya itu bahagian A.
Kemudian dia ada dua lagi. Dia ada satu lagi bahagian. Iaitu kita tengok kepada yang warna hijau. Jadinya dekat sini, cikgu panggil dia apa? Bahagian B. Kalau kita tengok dekat nilai sudut ni, mana nilai sudut dia? Okey, ini adalah sudut B. Ini adalah sudut B. Kemudian, ini adalah panjang B. Jadi cikgu nak soal kamu semua. Sama tak ciri-ciri dia dekat nombor 2 ni? Sama tak semuanya? Sama. Sama. Jadi, dekat sini, dia punya nama, kita panggil dia sudut nisbah 2.0. Itu je. Sudut nisbah 2.0. Kenapa cikgu bagi juga nama sudut nisbah ni? Sebab apa yang dia cuba sampaikan adalah sama dengan sudut nisbah. Kenapa cikgu buat 2.0? Sebab dia terpisah. Dia ada dua yang terpisah. Kalau dekat sini, dia terhubung dengan pusat. Bahagian A, bahagian B, dia bersambung pada pusat. Tetapi, bila cikgu buat sudut nisbah 2.0, dia tak bersambung. Dia tak bersambung. Maksudnya, pusat dia dekat sini. Ini adalah pusat dia. Jadi, bahagian A dengan bahagian B, dia tak kena pada pusat. Jadi, cikgu buat sudut nisbah 2.0. Kenapa 2.0? Sebab ada dua bahagian. Dia tak bersambung. Tadi bersambung. Sekarang dia tak bersambung. Tapi ciri-ciri untuk sudut nombor 2 dengan sudut nombor 3 adalah sama sahaja. Jadi bila sama, maksudnya formula dia macam mana? Formula dia sama sahaja macam tadi. Jadi sekarang kita ada bahagian A. Kalau kita cakap tentang sudut dulu, maksudnya sudut A per dengan panjang A. Itu untuk A. Kalau cikgu pergi kepada B pula, pastikan kalau dekat A tu kamu mention tentang sudut dulu. Untuk B mesti juga mention tentang sudut dulu. Jadi kita ada sudut B per dengan panjang B. Itulah cara dia. Kemudian, kalaulah kamu buat terbalik, macam mana kamu nak buat terbalik tu? Untuk A, kita masukkan dulu nilai panjang A. Kemudian, per dengan sudut. Tadi sudut dekat atas, sekarang panjang dekat atas. Macam mana? Pastikan kalau kamu buat panjang dulu dekat atas untuk A. Jadi, kamu kena ingat, untuk B, kamu kena buat panjang dulu dekat atas juga. Jadi, panjang B per dengan sudut B. Inilah formula yang kita nak pakai dekat sini. Jadi, cikgu harap kamu sempatlah salin. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Jadi, kita akan pergi kepada calculation. Cikgu terang nama sudut. Cikgu terang ciri-ciri sudut. Ni ciri-ciri sudut. Akhir sekali cikgu terang formula untuk sudut. Kemudian kita akan pergi kepada calculation. Untuk calculation, tak adalah cikgu pakai yang ni terus. Okey, untuk calculation, yang ni dalam worksheet yang kamu buat tu. Okey, jadi untuk calculation dekat sini, kamu tengok dekat depan. Kamu tengok dekat depan. Dia ada, ini kita panggil sudut nisbah sahaja. Kita panggil sudut nisbah. Nisbah, sebab apa? Sebab dia bergabung dekat pusat. Sekarang kalau untuk contoh soalan A, contoh dekat soalan A, kita dah buat dah. Kita panggil sudut nisbah 2.0. 2.0. Sebab apa? Sebab dia ada dua bahagian. 1, 2. Tu maksud cikgu. Okey, jadi dekat sini kita akan cuba buat satu bahagian. Kita akan cuba buat satu bahagian. Cikgu akan selesaikan soalan. Inilah cikgu buat ni. Okey, cikgu akan buat soalan B. Okey, masing-masing boleh tengok kat depan. Kita dah pergi kepada sesi latihan. Kita akan buat beberapa soalan. Okey. Boleh ke ni kita nak buat latihan ni? Nak dengar? Boleh. Okey, baik. Yang lelaki, cikgu nak dengar suara sikit. Boleh ke ni kita pergi buat latihan ni?
Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok sekarang ni apa fokus kita? Sudut nisbah 2.0. Sekarang kita pergi kepada latihan kita. Kita pergi kepada latihan kita. Sebelum cikgu buat pergi kepada latihan, sebelum cikgu buat pergi kepada latihan, mungkin kamu pening kot, cikgu ambil yang ada nilai dululah. Cikgu ambil yang ada nilai dulu Kita pergi kepada latihan yang ada nilai dulu. Cikgu minta maaf, cikgu akan pergi step by step. Kok kamu pening, cikgu tahu kamu pening. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan cuba buat latihan ni. Okey, kita buat latihan basic dulu Kita buat latihan basic dulu. Okey, ni adalah latihan basic dekat mana cikgu nak kamu tentukan dulu. Tak payah nak fikir 360 darjah. Tak payah nak fikir panjang sama dengan 180. Sekarang kita fokuskan kita punya pemahaman tentang sudut nisbah 2.0. Jadi, bila kita dapat soalan ni, kita ada nampak dua bahagian. Bahagian pertama ini adalah berkenaan dengan sudut nisbah 2.0. Sudut nisbah 2.0. Jadi bahagian pertama dekat sini cikgu buat warna biru. Okey, cikgu nampak dah yang warna biru ni, cikgu bagi nama dia adalah A. Bahagian A. Jadi untuk bahagian A, cikgu nak nisbahkan dengan apa? Cikgu nak kena nisbahkan dengan bahagian B. Mana bahagian B dia? Okey, jadi dekat sini cikgu ada bahagian B. Iaitu panjang yang warna hijau. Jadi terserah kalau kamu nak pakai sudut. Jadi kalau kita nak pakai sudut, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kalau cikgu pakai sudut dulu, sudut A. Cikgu kena buat per dengan panjang A. Jadi, bila cikgu pakai sudut dulu, pastikan dekat bahagian B. Sudut B per dengan panjang B. Okey, jadi sekarang sudut A kita. Sudut A kita 60. Jadi, bila sudut A kita 60, kita masukkan 60 darjah. Per dengan panjang A. Jadi, bila kita tengok sudut kita dekat sini, yang berhadapan daripada kaki dia ke buka kaki dia, panjang dia adalah 8. Kita masukkan 8. Sama dengan sudut B. Sudut B X. Ini sudut dia. Ini adalah X. Kita masukkan X. Per dengan panjang B. Jadi dekat sini kita dapat panjang B adalah 4. Jadi daripada sini kita buat apa? Kita selesaikanlah menggunakan darab silang. Inilah dia punya persamaan yang kita nak. Inilah persamaan kita nak. Jadi darab silang ni terserah. 4 turun ke bawah ke ataupun naik ke atas ke. Contoh kalau cikgu buat 60 darab dengan 4. 60 darab dengan 4. Kita dapat berapa? Masing-masing tekan kalkulator. 60 darab 4 dapat berapa? 240. Pandai, 240. Kemudian darab silang X darab 8. Kita dapat 8X. 8 dengan X dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Iya, 240 bahagi dengan 8 dapat berapa? 30. 120. Kita dapat 30. 30 ni, 30 tekan. Kita akan dapat 30. Jadi secara tak langsung X dekat sini, dia punya nilai sudut dia adalah 30 darjah. Cikgu, saya tak selesa lah pakai sudut. Tak apa. Kalau tak selesa pakai sudut dulu, tak ada masalah. Calculation dia akan sama sahaja. Contoh, cikgu pergi kepada A. Okey, dekat sini cikgu akan buat pula panjang. Cikgu akan buat pula panjang. Jadi tengok Okey, untuk bahagian A, kita buat panjang A per dengan sudut A. Okey, kemudian kalau kita pakai panjang dulu, pastikan dekat B kita pakai panjang dulu. Panjang B per dengan sudut B. Jadi, kita tengok bahagian A.
panjang untuk A adalah 8. Per dengan sudut dekat A adalah 60. 60. Sama dengan panjang B. Panjang B adalah 4. Mana 4? Ini 4. Per dengan sudut dekat B adalah X. Jadi bila kita dah dapat sampai sini, kita buat darab silang. 8 darab X, kita dapat 8X. 4 darab 60, kita dapat 240. Jadi kalau kamu tengok, yang bahagian yang cikgu merahkan ni, yang bahagian cikgu merahkan tu, sama sahaja nilai dia. Sebab tu cikgu cakap, kamu boleh je buat panjang dulu dekat atas ataupun sudut dulu dekat atas. Terserah. Sebab apa? Sebab calculation dia akan sama sahaja. Cikgu pindahkan 8 ni ke sebelah. 240 bahagi dengan 8. Jadi dekat sini cikgu akan dapat X sama dengan 30 darjah. Sama sahaja kamu nak pakai panjang dulu ke, kamu nak pakai sudut dulu ke, sama sahaja. Jelas ke semua? Jelas. Okey, ini adalah berkaitan dengan sudut nisbah 2.0. Jadi kita jawab soalan basic. Kita akan jawab soalan basic. Cikgu nak masing-masing selesaikan soalan di hadapan. Soalan basic ni tak adalah soalan basic. Maksud cikgu soalan budak-budak. Soalan form 3 lah. Okey, jadi cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan di hadapan ni. Cuba selesaikan soalan di hadapan. Rujuk contoh yang cikgu buat dekat sebelah. Pakai satu je cara. Tak payah nak buat dua-dua cara. Dah siap? Ambil gambar. Hantar dekat WhatsApp cikgu. Boleh tak boleh? Okey, bagus. Afham dengar ke suara cikgu Afham? Dengar. Afham rasa boleh faham tu penjelasannya? Boleh. Okey, baik. Okey, macam biasa orang yang antara terlaju. Bagus. Okey, bagus. Okey, cikgu tunggu Okey, kita dah ada Irdina, kita dah ada Faril, kita dah ada Aulia. Bagus, betul semua. Sama. Okey, sama-sama. Okey, betul. Pandai. Okey, cikgu bagi lagi masa 2 minit. Tepat pukul 6.11, cikgu akan terangkan terus. Dah siap hantar Cikgu tunggu dekat WhatsApp.
Okey, bagus Syifa, pandai. Okey, bagus Aini. Okey, 1 minit lagi. Okey, pandai. Okey, cepat buat, cikgu tunggu. Okey, pandai. 10x. Kita tak pindahkan tu. Okey, bagus. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan macam mana cikgu selesaikan. Okey, jadi cikgu akan zoom dan kamu akan tengok betul-betul lah. Kamu akan tengok dan macam mana cikgu selesaikan tu, kamu perhatikan betul-betul. Sebab cikgu setiap sekali cikgu tulis, memang cikgu akan buat sekali dengan penerangan. Okey, jadi dekat sini kita akan ada pengukuhan untuk nisbah 2.0. Jadi kita ada berapa bentuk dekat sini? Bentuk pertama, cikgu buat bentuk warna biru. Jadi dekat sini kita ada sudut warna biru. Kita panggil bahagian A. Untuk A, cikgu buat sudut dulu. Cikgu suka sudut dekat atas. Sudut A per dengan panjang A. Kemudian, cikgu buat pula bahagian B. Okey, B. Sudut B. Bila cikgu buat sudut, pastikan kamu buat sudut juga kat sebelah. Per dengan panjang B. Jadi, bila cikgu buat sudut A, kamu kena tengok betul-betul dekat bahagian A. Dekat bahagian A, sudut dia adalah 28. Jadi, kita tulis 28. Per dengan panjang. Panjang dia, pastilah kamu kena ambil dekat panjang untuk yang A. Kita dapat 5.2. Sama dengan kita ada sudut untuk warna hijau. Iaitu cikgu namakan dia sudut B. Cikgu namakan dia sudut B. Jadi bila cikgu pergi kepada sudut B, cikgu tengok betul-betul inilah nilai sudut dia iaitu 56. Per dengan panjang dia. Panjang dia adalah X. Ingat, kalau dia ada bagi X, maksudnya disuruh kita cari X tu apa. Berapakah nilai X itu? Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Jadi dekat sini kita boleh selesaikan guna darab silang. 56 bila didarabkan dengan 5.2. Kita akan dapat 291.2. Sama dengan 28 darab dengan X. Kita dapat 28X. Kita dapat 28X. Jadi kamu kena ingat 28 ni adalah darab. Darab. Bila nombor dengan huruf duduk kiri kanan, dia dalam keadaan darab. Darab. Pindah ke sebelah dia jadi apa? Cikgu nak dengar suara sikit. Bahagi. Ya, pandai. Dia jadi bahagi. Jadi dekat sini, bila kamu selesaikan, tekan je kalkulator, kamu akan dapat 10.4. Unit dia apa? Cara kita nak tahu unit dia, kalau dekat sini kita pakai cm, bermakna dekat sini jawapan dia sentimeter juga.
Itulah jawapan untuk soalan ni. Jadi kena ingat, jadi kena ingat. Bila dia bagi nilai X tu, maksudnya dia suruh kamu cari nilai X tu. Eh. Boleh faham ke penjelasan cikgu di situ? Boleh. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Cikgu bagi soalan B. Cikgu bagi soalan B. Okey, cuba buat . Ingat, dalam matematik ni paling penting adalah buat latihan. Ah. Okey, jadi cikgu bagi masa 3 ke 4 minit. Cuba selesaikan soalan ni. Dia pudar sikit tapi cikgu terangkanlah. Okey, cuba buat. Tak perlu lukis lah, tak perlu lukis. Okey, bagus. Yang ni kena cari idea. Cikgu nak tengok. Siapa yang dapat ni maksudnya dia dapat idea. Okey, bagus Faril. Betul. Okey, bagus Aulia. Haikal. Okey, WhatsApp cikgu . Cikgu reply sorang-sorang je ni. Iya, betul lah tu.
Okey, 1 minit lagi. Tepat pukul 6.20 cikgu nak mula terangkan dah. Cikgu nak mula terangkan dah. Okey, 1 minit lagi. Cuba cuba. Uyuh, mana jalan kerja? Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, lepas ni kita nak pergi ciri-ciri lain pula. Jadi cikgu kena tunjuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, cikgu ucapkan tahniah kepada yang mencuba. Sebenarnya bila kita dah mencuba tu maksudnya kita ada satu step lagi. Satu step lagi untuk apa? Satu step lagi untuk dapatkan jalan kerja yang betul. Satu step lagi untuk dapatkan markah. Okey, jadi sebelum cikgu nak buat ni, cikgu nak soal kamu semua. Apa tanda ni? Apa maksud ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu, apakah maksud tu? Sama. Okey, pandai. Sama apa? Sama apa tu? Sama panjang. Ya, sama panjang. Kalau dekat sudut, tengok kat depan. Kalau dekat sudut, dia nak bagi tahu sudut tu sama panjang ataupun tak sama ke, kamu tengok kat depan. Kalau untuk sudut, dia nak cakap sudut tu sama panjang, dia buat dekat sudut. Dia buat dekat sudut. Macam tu. Tapi sekarang ni dia buat pada panjang. Dia buat pada panjang. Jadi maksudnya kamu fokus pada panjang A dengan panjang B. Mana A dengan panjang B dia? Okey, jadi dekat sini kita ada panjang A. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita ada untuk, terima kasih. Kita ada untuk bahagian A. Kemudian kita pergi kepada bahagian B, iaitu kita ada B. Okey, cikgu nak pesan kepada semua, bila soalan buat macam ni, maksudnya soalan saja nak trik kamu. Jangan sesekali masukkan nilai. Walaupun kita tahu panjang tu panjang yang sama, jangan sesekali masukkan apa-apa nilai. Siapa yang main masuk nilai, dia kira jalan kerja tu salah. Jadi kena ingat, apa-apa yang berada di dalam matematik, bila kita tak tahu nilai, kita kena cari nilai tu dengan jalan kerja. Kita kena cari nilai tu dengan jalan kerja. Contoh, contoh. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, kalau cikgu cakap sini 1, sini 2. Okey. Apa maksud 1 dengan 1, 2 dengan 2? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa maksud 1 dengan 1, 2 dengan 2? Ni 1, ni 2. Apa maksud satu garisan dengan 2 garisan tu? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Menunjukkan sisi yang sama. Menunjukkan panjang sisi yang sama. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat yang explanation cikgu dekat sini. Bila soalan bagi, dia ada 1, maksudnya panjang kiri sama dengan panjang kanan. Tetapi panjang kiri dengan kanan tu tak sama dengan panjang atas dengan panjang bawah. Itu maksud dia. Sebab tu dia tulis 1 je sini. Jadi bila dia tulis 1 je sini, jadi dekat sini 1. Okey, kalau cikgu tambah sini 5 cm. Walaupun sini dia tak tulis 5 cm, kamu boleh terus ambil 5 cm. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Kalau cikgu tulis 10 cm dekat belah bawah, secara automatik kamu tak perlu pengiraan. Dekat atas pun adalah 10 cm. Jelas ke sampai sini? Boleh faham? Boleh.
Okey, bagus. Okey, jadi sekarang persoalan dia adalah apabila cikgu tak bagi nilai. Bila cikgu letak sini X, kamu jangan letak semua nilai yang tak tahu tu adalah X. Kamu jangan letak semua nilai yang tak tahu tu adalah X. Jadi bila cikgu cakap ini sama panjang, kiri sama panjang dengan kanan, mana kita tahu sebab dia ada satu ni. Dia ada satu ni. Automatik sini X. Tapi bila dekat atas dengan bawah ni, kamu siapa letak X tu dia kira salah. Sebab apa? Nilai dia berbeza. Jadi bila nilai ada dua nilai berbeza yang kita tak tahu, kita kena letak dua huruf. Sini Y, sini Y. Tak kisahlah kamu nak pakai X ke, kamu nak pakai Y. Terserah. Jadi dekat sini kita ada pergi kepada panjang A, kita tak tahu nilai A, panjang dia. Jadi kamu letak je apa-apa huruf. Jadi dekat sini cikgu letak X. Bila cikgu letak X, pastikan jangan kamu pergi letak untuk panjang B tu, kamu pergi letak Y. Penerangan dia kenapa? Mana penerangan dia? Yang ni. Apa maksud X dengan Y? Maksud X dengan Y, maksud dua huruf dekat sini adalah dia membawa kepada dua nilai yang berbeza. Jadi bila kita cakap panjang dia sama, automatik dekat sini kita kena letak huruf yang sama. Itu maksud dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi ingat tu Okey, jadi kita pergi kepada bahagian A, kita pakai sudut dulu. Jadi cikgu pakai sudut per dengan panjang. Sudut per dengan panjang. Sama dengan untuk bahagian B, cikgu pergi kepada sudut B per dengan panjang. Jadi untuk sudut A, kita tengok dekat sini kita ada 42. 42. Per dengan panjang untuk A kita pakai X. Sama dengan sudut B kita ada M. Panjang sudut B kita ada X. Okey, darab silang darab silang. Darab silang macam biasa, macam biasa. Jadi bila kita nak buat darab silang, janganlah pening. 42 darab dengan X kita dapat 42X. M darab dengan X kita akan dapat MX. Tu cara dia. Okey, tu cara dia. Lepas tu, kamu kan nak cari nilai M. Kamu janganlah pergi cari nilai X. Jadi, dekat sini, kita kena alihkanlah X tu. Jangan alih M tu. Sebab kita nak nilai M. Jadi, kita kena tinggalkan M tu sorang-sorang. Cara untuk tinggalkan M tu sorang-sorang, kamu kena alihkan X tu. Jadi, M, ni darab pindah ke sebelah dia. Jadi, bahagi 42 per X, bahagi dengan X. Bila nombor sama, kamu boleh terus potong. Jadi M sama dengan 42 darjah. Sini adalah 42 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Ingat yang tu cikgu ajar. Ada orang dia ingat bila ni satu tempat, ini dua tempat. Okey, dia letak X, lepas tu dia letak Y. Jangan macam tu. Sebab bila kita letak huruf yang berbeza, maksudnya dia ada dua nilai yang berbeza. Macam kotak tadi, sini cikgu cakap 5, sini cikgu cakap 5. Jadi sini 10, sini 10. Dia ada dua nilai berbeza. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus ingat. Okey, habis. Jadi dekat situ itu sahajalah yang kita pergi dekat situ. Kita akan pergi kepada ciri-ciri yang seterusnya. Cikgu ada sejam sahaja lagi. Okey, jadi dua-dua ni. Kita ada dua ciri. Yang ni kita panggil dia, cikgu ajar ni dululah. Okey, jadi sekarang ciri pertama kita dah ada sudut rama-rama. Yang kedua kita ada sudut nisbah. Yang ketiga kita ada sudut nisbah 2.0. Kemudian seterusnya sebelum cikgu nak terangkan kepada ciri-ciri ni, kamu kena faham satu benda dulu. Apa yang cikgu nak kamu faham? Okey, yang pertama bila kita nampak satu garis lurus, bila kita nampak dua pembukaan garis lurus, okey, garis lurus pertama warna biru, garis lurus kedua warna hijau.
Okey, berapakah sudut di tengah-tengah antara dua garis lurus ni? Cikgu soal kamu. Berapa? 180. Okey, 180. Kenapa cikgu tunjuk ni? Sebab kadang-kadang ciri-ciri ni kamu pakai dekat sini. Dia ada dua garisan. Ni garisan pertama, ni garisan kedua. Jadi ingat ciri-ciri tu betul-betul. Okey. Jadi nama sudut ni. Nama sudut ni. Sebelum cikgu terang tu, cikgu ada lagi. Ini nombor 1. Lepas tu, ni nombor 2. Sebab apa cikgu terang? Sebab dia berkait. Dia berkait. Jadi, cikgu pergi kepada sudut pedalaman untuk segitiga. Kita ada sudut A, kita ada sudut B, kita ada sudut C. Jumlah pedalaman, jumlah sudut bila sudut A tambah dengan sudut B tambah dengan sudut C, berapa darjah? 180. Ya, 180. Kenapa? Sebab kadang-kadang soalan ada tunjuk, dia suruh kita cari nilai sudut. Habis dekat situ. Okey. Jadi cikgu akan teruskan nama sudut ni apa? Nama sudut ni, kita panggil dia sudut 90 darjah. Nama sudut ni adalah sudut 90 darjah. Kenapa cikgu cakap sudut 90 darjah? Okey, jadi kamu tengok di hadapan, dia ada ciri-ciri. Dia ada ciri-ciri. Dia ada ciri-ciri dia. Mana tu ciri-ciri dia? Okey, yang pertama sekali, dia ada diameter. Dia ada diameter. Ada garisan diameter. Kamu tahu ke garisan diameter tu apa? Tahu ke garisan diameter tu apa? Tahu. Apa garisan diameter? Irdinam, apa maksud garisan diameter? Garisan tu dari tak tahu nak explain. Okey, garisan diameter adalah satu garisan yang mula daripada dinding pergi kepada pusat, habis dekat dinding. Jadi, itu adalah garisan diameter, cikgu. Kalau cikgu cakap satu garisan adalah garisan panjang macam ni, betul. Cikgu, ni bukan diameter ke? Kita tak cakap dia diameter kalau dia tak lalu pusat. Kalau dia tak lalu pusat, dia bukan diameter. Dia ada nama lain. Tapi cikgu tak nak. Cikgu tak nak bagi nama-nama, nanti kamu pening. Okey, jadi diameter dia adalah satu garisan yang lalu pusat. Jumpa balik dekat dinding. Kalau separuh ni, separuh daripada diameter ni, apa nama dia? Jejari. Ya, jejari. Okey, jadi diameter tak semestinya straight. Diameter tak semestinya straight. Diameter boleh jadi dalam keadaan macam ni, boleh jadi dalam keadaan macam ni, boleh jadi dalam keadaan macam ni, boleh jadi dalam keadaan macam ni. Tak kisah keadaan dia apa, bila cikgu cakap diameter, bila cikgu bercakap tentang diameter, kamu kena faham yang garisan tu mesti mula daripada dinding bulatan, lalu dekat pusat, habis juga pada dinding bulatan. Ini dinding, pergi pusat, habis dinding. Tu biru tu. Hijau, ni dinding, habis pergi pusat, habis kat dinding. Ini dinding, pergi pusat, habis dinding. Macam tu juga kesemuanya. Itu maksud dia diameter. Kalau cikgu buat macam ni, dia jadi macam tu. Okey, betul dah dia mula dekat dinding. Tapi masalahnya, dia tak lalu pusat. Dia terus pergi kepada dinding. Nama dia perentas. Kalau ni nama dia perentas. Tapi tak apalah. Ni nama dia perentas. Okey, ni dinding. Dia tak pergi pusat, tapi dia pergi kepada dinding. Jadi, itu bukan diameter. Jadi, ingat tu nota cikgu betul-betul dekat sini. Apa yang specialnya sudut dekat sini? Dia ada sudut 90 darjah. Dia ada sudut 90 darjah. Sebab itulah cikgu namakan dia sudut 90 darjah. Jadi bila dia diameter. Kamu tengok kat depan. Bila dia ada diameter. Bila dia lalu pusat. Itu yang pertama, dia lalu pusat. Okey, tengok kepada garisan. Okey, yang pertama cikgu buat garisan diameter. Okey, daripada dinding mungkinlah tak tengah sangat. Kamu assume je lah dia dekat tengah-tengah. Sekarang ni kita tengok kepada garisan warna biru. Kamu tengok kepada garisan warna biru. Okey, kalau cikgu buat kat sini, ke sini,
Cikgu, sikit sangat tu. Okey, tak kisah. Garisan yang kedua dan dua-dua garisan ni tak kisah panjang mana pun, dia akan hasilkan sudut 90 darjah dekat situ. Okey, cikgu buat pula garisan yang warna hijau. Okey, tak kisah dia dekat mana-mana pun, kalau cikgu buat garisan warna hijau dekat sini, kalau cikgu buat dia dekat sini, dia akan membentuk tempat pertemuan dua garisan tu, dia membentuk 90 darjah juga. Itu maksud dia 90 darjah. Dia tak kisah. Nak sebelah sana pun boleh. Contoh. Okey, bila ni garisan pertama, ni garisan kedua. Pastikan kamu bentukkan segitiga lah. Okey, jadi dia bentuklah macam mana pun, dia akan dapat 90 darjah juga. Pastikan ni kena pada bucu. Kalau cikgu pergi kepada yang betul-betul dekat sini. Okey, kalau tengok tengok warna hitam lah pula. Okey, yang ni. Tak lawa. Okey, yang ni. Cikgu pergi kepada sinilah. Walaupun dia pergi kepada sebelah-sebelah, tak lawa pula. Cikgu nak lawa. Okey. Jadi dekat sini nampak ni, cikgu pergi sikit je. Lepas tu cikgu tarik. Bila dia membentuk segitiga, dia akan ada 90 darjah. Itu maksud dia. Jadi apa yang kita boleh faham? Kamu akan nampak bentuk segitiga. Bentuk segitiga. Sebab itulah garisan yang pertama diameter. Ingat tu syarat pertama. Dia ada diameter. Untuk membentuk segitiga tak kisah. Dia nak panjang mana pun. Pastikan, satu benda je kamu kena pastikan. Pastikan dia dalam bulatan. Kalau dia luar bulatan, kamu tak boleh pakai dah. Contoh. Garisan yang pertama keluar bulatan. Garisan yang kedua luar bulatan. Jadi ini dah jadi bukan 90 darjah. Dia dah tak jadi 90 darjah dah dekat sini. Jadi garisan 90 darjah hanya apabila dia bertemu pada pusat ataupun bucu dia. Ini bucu. Ini adalah bucu. Dan ini adalah bucu. Bucu akan membentuk 90 darjah. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Sekarang kita akan test kita punya power. Kita test kita punya power. Tengok cikgu ada sejam je lagi. Cikgu kalau boleh cikgu nak jawab soalan ni. Tapi tak apalah, kita pergi je lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang ini. Okey. Kita pergi kepada soalan yang ini. Masing-masing boleh tengok kepada contoh. Sekejap ekstrim ke soalan ni? Ekstrim. Kejap, kita pergi kepada soalan asas dulu. Untuk soalan asas, cikgu kena bagi kamu nampak dulu. 90 darjah. Kejap Okey, kejap. Cikgu cari soalan. Ni dia dah gabung dah. Tengok ni dia dah gabung tau. Dia dah gabung. Kamu kena faham 5-5 tu. Sekejap, cikgu cari soalan. Sorry, lama sikit. Ni dia dah gabung. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada soalan asas. Cikgu akan jawab 2 soalan tau. Cikgu akan jawab 2 soalan. Okey, jadi sekarang ni cikgu tak nak cari Y tu. Tak payah pening-pening untuk cari Y. Cikgu fokus kepada X sahaja. Cikgu akan fokus kepada X sahaja. Okey. Jadi untuk cari nilai X, ingat kita tak pergi kepada Y. Kita faham ciri-ciri tu dulu. Sebelum kita buat soalan yang kompleks, kita faham yang ciri-ciri tu dulu. Okey, sekarang kita nak pakai ciri-ciri 90 darjah. Apa syarat ciri-ciri 90 darjah? Syarat pertama diameter. Cari garisan diameter. Okey, kita ada satu garisan diameter. Yang kedua, bila kita ada 2 kaki, kat mana 2 kaki tu akan membentuk segitiga. Ini adalah sudut 90 darjah. Ini adalah sudut 90 darjah. Jadi fokus kita dekat sini adalah cari nilai X.
Bila kita dah jumpa kita punya segitiga, ini kita punya segitiga. Itu kita punya diameter. Kemudian kaki pertama warna biru. Kita pergi kepada kaki pertama. Kaki kedua. Okey. Jadi dekat sini adalah 90 darjah. Okey, jadi cikgu bagi nama. Cikgu bagi nama. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Dia tak ada nama pun, cuma cikgu bagi. Kalau dekat sini 18 darjah, dekat sini 90 darjah, X berada di sini. Sekarang, X tambah 90 tambah 18. Total dia berapa? Total dia berapa? Iya, 180. Jadi selesaikan macam biasa. Untuk siapa-siapa yang tak faham nak selesaikan ni, cari sebutan serupa. 90 dengan 18 dengan 180 sebutan serupa tak? Ya. Iya. Dia dikira sebagai sebutan serupa sebab dia tak ada X. Jadi kita pindahkan, jumpalah kawan dia. Jadi X sama dengan 180. Kita pindahkan 18 dulu. 18 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. 90 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Dapat berapa? 72. Okey, kita dapat 72 darjah. Itulah cara dia. Sebab tu cikgu terangkan, sambil-sambil cikgu terangkan sudut 90 darjah ni, cikgu recap balik dua benda ni. Sebab kita pakai dua benda ni. Inilah cara nak cari nilai X. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Jelas. Okey, bagus. Sekejap, cikgu cari soalan lagi. Aduh, tak ada ke soalan yang dia bagi? Okey, ni dia dah fikir kita dah power kot. Okey, jadi kita pergi kepada soalan dekat sini. Kejap cikgu nak tolong kamu ni. Cikgu tak nak kamu jawab soalan yang kompleks. Okey, jadi berdasarkan soalan yang cikgu terang tadi. Berdasarkan soalan yang cikgu terang tadi. Cikgu nak masing-masing tengok di hadapan. Cuba selesaikan soalan ini. Ini adalah X. Ini adalah 65 dan ini adalah pusat. Okey, cari berapakah nilai X. Dah siap, hantar dekat cikgu. Tengok contoh, tengok contoh. Okey, bagus, pandai. Okey. Buat. Cikgu bagi lagi berapa minit nak kena kejar ni. Okey, tak apa. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, bagus. Pandai. 1 minit lagi. Tepat 6.45 cikgu nak tunjuk dah.
Okey, bagus. Jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, yang tengah buat tu boleh je terus buat Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan jawab soalan ni sama-sama. Ini soalan orang panggil soalan untuk pemahaman konsep. Pemahaman untuk ciri-ciri ni. Jadi yang pertama sekali dia ada diameter. Ingat diameter bukan perentas. Diameter ni dia mula daripada bucu. Pergi kepada pusat. Balik kepada bucu. Cikgu buat warna hitam warna merah. Pergi kepada bucu. Daripada bucu. Pusat. Lepas tu dinding. Dinding, sorry. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dia ada kaki pertama. Dan kaki kedua. Bucu dia mesti tepat pada di sini. Pada dinding belakang. Jadi bucu tu akan membentuk 90 darjah. Jadi dekat sini kita adalah satu segitiga. Jadi segitiga kita berbentuk macam ni. Jadi dekat sini adalah 90 darjah. Sini 65 darjah. Sini adalah X. Jadi kita akan dapat 90 bucu pertama tambah 65 bucu kedua tambah X bucu ketiga. Total kita dapat berapa? Untuk segitiga. 180. Pandai 180. Cari sebutan serupa 90, 65 dengan 180. Okey, sebutan serupa kita bawa lah dia pergi ke sebelah. X sama dengan 180. 65 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. 90 ni positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini 180 tolak 65 tolak 90 dapat berapa? 25. Ya, kita dapat 25 darjah. Ingat soalan ni yang cikgu tunjuk step by step lah. Soalan ni dia ada tahap kesukaran. Jadi untuk soalan ni untuk fahamkan kita punya konsep. Jelas dah konsep dia bila 90 darjah ni? Dah jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, kalau boleh faham, kita pergi kepada soalan di hadapan. Masing-masing cuba buat B. Cuba buat soalan B. Okey, cuba buat soalan B. Okay, cuba buat Okey, bagus. Okey, Faril, bagus. Menjadi orang yang pertama dan betul.
Okey, betul. Okey, pandai. Okey, pandai, tak ada masalah. Okey, bagus. Bagus. Baik, silap. Okey, 2 minit lagi ke nak lama lagi? 2 minit je lah Sorry. Ada 90 di sini. Iya. Bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Tepat pukul 6.54 cikgu akan mula selesaikan Okey, bagus. Banyaklah. Di bawah 9. Tak tahu sampai apa. Okey, bagus. Pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi cikgu akan mula tunjuklah. Okey, untuk konsep dia, tengok cikgu mula tunjuk tau. Okey, untuk konsep dia sama sahaja, sama sahaja. Ada diameter. Ni diameter kita panggil, ni diameter. Okey, kemudian dia ada 2 kaki yang membentuk segitiga. Tak kisahlah kaki dia ke mana-mana pun, dia akan membentuk segitiga. Kaki pertama, kaki kedua. Jadi, bila dia dah ada 2 kaki, dekat bucu ni mesti 90 darjah. Itu yang pertama. Jadi, keluarkan segitiga tu. Kamu tak perlulah nak buat macam cikgu keluarkan ni. Cikgu just buat detail-detail ni supaya kamu boleh faham. Okey, jadi cikgu dah ada bentuk segitiga. Jadi, bila cikgu dah ada bentuk segitiga, sini cikgu dapat 90 darjah. Sini cikgu dapat Z. Sini cikgu dapat 3Z. Cikgu nak nilai Z tu. Cikgu nak nilai Z tu. Bucu pertama kita Z. Okey, Z. Tambah. Bucu kedua kita 3Z. Tambah 3Z. Tambah bucu dengan bucu ketiga kita 90. Total dia sama dengan berapa? 180. Ya. Pandai 180. Okey, habis kat sini. Sebutan serupa untuk Z. Mana sebutan serupa untuk Z? 3Z. Ya, kita dapat 3Z. Sebutan serupa untuk 90. Mana sebutan serupa untuk 90? 180. Ya, 180. Ingat tu, siapa yang nak pandai nak selesaikan cari nilai X ke, cari nilai Y ke, tak kisah. Dia kena tahu dulu cara nak bezakan mana satu sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Jadi, bila kita dah dapat sebutan serupa, kita pindahkan jumpa kawan dia.
Z dengan 3Z ni kita tulis. Dia boleh terus selesaikan. 1 tambah 3 kita dapat 4Z. Sama dengan 180. 90 ni positif pindah ke sebelah jadi 90. Negatif 90. Kita tolak 4Z sama dengan 180 tolak 90. Kita dapat 90 darjah. 4 dengan Z ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 90 bahagi dengan 4. 90 bahagi dengan 4 dapat berapa semua? 22.5. Iya, kita dapat 22.5. Kita dapat 22.5. Maksudnya nilai Z dekat sini adalah 22.5. Nilai Z dekat sini adalah 22.5. Jadi itulah cara dia. Itulah cara dia. Jadi yang ini dia ubah sikit. Tadi soalan tadi yang kamu buat dekat depan ni dia panggil simple. Lepas tu dia kompleks. Dia boleh buat lagi kompleks macam soalan A dengan soalan C. Dia boleh buat lagi kompleks. Tapi dekat situ boleh ke? Sekejap cikgu nak tengok. Kalau tak kita nak buat satu lagi soalan. Untuk sudut ni nama dia hodoh sikit cikgu bagi. Nama dia sudut kangkang. Sebab kaki dia terbuka. Kejap Untuk sudut ni, sekejap cikgu nak check mana sudut dia ni. Sorry. Mana sudut dia ni? Kejap 90. Ini dah sudut kangkang. Mana sudut kangkang? Okey, kejap. 1 minit. Sudut ni sebar. Okey, ni dia. Okey. Jadi yang ni cikgu akan makan masa yang lama sikit. Okey. Jadi yang ni cikgu akan makan masa yang lama sikit lah. Sebab itulah cikgu pilih sudut ni adalah sudut yang terakhir. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu nak terang. Dia ada 4 jenis bentuk tau. Dia ada 4 jenis bentuk. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Inilah sudut kita yang terakhir pada petang ini. Jadi dekat sini kita panggil dia, cikgu panggil dia sudut ganda 2. Sudut ganda 2. Sebab apa? Sebab dia akan ada kaitan, dekat pusat. Sudut ganda 2 ni dia ada satu kaitan. Jadi masing-masing boleh tengok. Sudut ganda 2 dekat pusat. Dekat pusat dia akan dapat 2x. Dekat kaki, dia ada kaki tau. Kaki tu maksudnya yang kena pada dinding. Yang kena pada dinding. Jadi bila kaki dia akan dapat x. Sebab tu kat mana digandakan tu? Kat dekat pusat dia akan dapat 2x dengan x. Jadi kamu kena faham lah. Dia x ni maksudnya nilai yang sama. Nilai yang sama. Nilai yang sama. Okey. Jadi dia punya formula adalah, ingat dekat pusat. Pusat tu mana? Okey, pusat tu dekat tengah-tengah ni. Pusat tu dekat O. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil center. Okey. Jadi bila dia berkaitan dengan dekat pusat dekat situ, pusat dia akan dapat 2x. Pusat dia akan dapat 2x. Okey, cikgu ada lagi satu ciri-ciri dia tahu. Nanti cikgu terangkan. Okey. Yang kedua, dekat kaki. Mana kaki dia? Kaki tu adalah pada dinding. Dia kena pada dinding bulatan ni. Dia kena pada dinding. Dia kena pada dinding.
dan dia kena pada dinding. Okey. Jadi bentuk yang pertama dekat sini, bentuk yang pertama dekat sini, kamu tengok dekat sini. Di sudut ganda 2, dia akan membentuk seperti kalau kamu pernah tengok Kamen Rider. Kalau kamu tengok Kamen Rider ni, dia ada 3 kaki tau. Dia ada 3 kaki. Jadi kaki P, kaki R. Okey. Jadi untuk siapa-siapa yang nak tengok dekat mana 2X tu, dekat mana X tu, tengok betul-betul. Dekat mana 2X, dekat mana X tu. Kamu cari dekat pusat 2X, cari kaki dia. Cari kaki dekat pusat tu. Kaki kan kita cikgu nak panggil. Kaki lah, kaki. Cari kaki yang membentuk 2X. Cari kaki yang membentuk 2X sebagai contoh. Okey, dekat tak kisahlah bentuk dia bentuk pertama ke, bentuk kedua ke, bentuk ketiga ke, bentuk keempat ke, cari kaki yang membentuk 2X. Okey, contoh. Jadi masing-masing tengok. Untuk sudut yang pertama, yang membentuk 2X adalah kaki P dengan kaki R. Untuk bentuk nombor 2, yang membentuk 2X dekat sini adalah kaki P dengan kaki R. Untuk bentuk nombor 3, kaki P dengan kaki R. Okey, dan yang terakhir dekat sini, kaki P dengan kaki R. Itu yang pertama. Itu adalah yang pertama. Yang kedua. Ini cikgu tukarlah nota cikgu kan. Cikgu takut kamu confuse. Bucu. Cikgu takut kamu confuse. Cikgu boleh faham tapi takut kamu confuse. Okey, bucu. Yang membentuk pada X ni, dekat mana? Okey, kalau kamu tengok dekat hadapan, semuanya dia akan ada 3 bucu. Mana bucu? Okey, kita pergi kepada bentuk yang pertama. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Bucu pertama, bucu kedua, dan bucu ketiga. Bucu pertama, bucu kedua, bucu ketiga. Dekat manakah yang membentuk X tu? Dekat manakah yang membentuk X tu? Kamu kena faham ni. Dia membentuk dekat X pada yang tak kena pada pembukaan 2X tu. Sebagai contoh, kalau kita tengok nombor 1, bucu pertama dengan bucu kedua dah kena. Dia dah berkait pada 2X tu. Jadi bila dah ada kena pada 2X ni, jadi kita tak kacau bucu P dengan bucu R. Jadi yang kena pada X dekat sini adalah Q. Maksudnya sudut dekat Q tu, dia tak kena pun, dia tak ada kaitan pun dengan 2X tu. Okey. Sama juga dengan nombor 2. Kalau cikgu pergi bubuh dekat sini X tiba-tiba, dekat sini tengok kenapa dekat sini bukan X cikgu? Kenapa bukan X kat situ? Dia bukan X dekat situ sebab di bahagian kaki P dengan bahagian R dia dah berkait dengan 2X tu. Jadi jangan kacau yang dah berkait dengan 2X tu. Jadi kita ambil yang tak berkait dengan 2X tu. Jadi kat sini kita cakap dia X. Jadi kamu kena faham X ni yang mana? Yang tiada kaitan. Bucu yang tiada kaitan dengan 2X. Bucu yang tiada kaitan dengan 2X. Jadi yang ni. Okey. Nombor 3. Yang ini tak ada kaitan dengan 2X. Yang ini pun tak ada kaitan dengan 2X tu. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Cikgu harap boleh faham lah. Okey, cikgu terang lagi sekali kod-kod ada yang confuse. Kod-kod ada yang confuse. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat hadapan. Cikgu akan terang satu-satu. Okey, yang pertama kita panggil sudut ganda 2. Sudut ganda 2. Jadi dekat sini, ciri-ciri yang pertama, kat mana ganda 2 tu? Dekat mana yang ganda 2 tu? Dekat pusat. Tak kisahlah bentuk dia macam mana pun, tapi dia ganda 2 pada pusat. Ini pusat dia, ni pusat dia. Ni pusat dia. Ini pusat dia. Ini pun pusat dia. Tu pertama. Yang kedua,
Dekat mana X sahaja? Yang X sahaja adalah bila kita dah nampak dah dekat mana 2X tu, dah dekat mana 2X tu, jadi kita cari bucu yang tak kaitan dengan 2X tu. Okey, contoh kalau cikgu ambil P dengan R ni dah jadi pembukaan untuk 2X, nampak? Ni garisan pertama dia, garisan kedua dia. Jadi jangan kacau bucu P dengan bucu R tu. Jadi yang kena pada X tu bucu yang tiada kaitan dengan warna hijau tu. Yang ni yang membentuk 2X. Yang PR. Yang membentuk 2X, P dengan R. Dan yang keempat yang membentuk 2X, P dengan R. Itu cara dia. Itulah cara dia. Okey ke? Sudut ni paling susah sebenarnya cara nak detect. Tapi bila cikgu bagi tips dekat sini, tips pertama yang 2X tu adalah pada pusat. Yang kedua, bucu mana yang membentuk X ni? Bucu yang tiada kaitan dengan pembukaan 2X tu. Irdina, boleh faham ke Irdina? Boleh cikgu. Okey, Aulia, boleh faham ke Aulia? Boleh cikgu. Okey, cikgu lupa nama masing-masing. Syifa, boleh faham ke Syifa? Boleh cikgu. Okey, baik. Inilah dia punya penjelasan. Cuma yang terakhir, dekat sini pastikan untuk bucu nombor 4 ni pastikan kamu jangan buat 2X dalam ni tau. Jangan buat 2X dalam tu. Jangan buat 2X dalam tu. Kalau dia membentuk segi 4 tepat, segi 4, jangan buat 2X ni dalam ni. 2X dengan X, 2X dengan X tak boleh berhadapan. Tak ada dia berhadapan. Okey, kita pergi kepada contoh. Kita pergi kepada contoh. Masing-masing boleh tengok. Okey, contoh yang pertama. Cikgu tunjuk dekat sini. Nak fahamkan sudut ni. Okey, yang pertama, kita ni tengah nak fahamkan tentang sudut ganda 2. Sudut ganda 2. Okey, bentuk pertama. Jadi masing-masing tengok. Kita nak cari nilai X. Kita nak cari dua nilai dekat sini. Yang pertama, kita nak cari nilai X. Okey, kita nak cari nilai X. Yang kedua, kita nak cari nilai Y. Okey, kita tengok kepada satu-satu. Cikgu susul kemas-kemas kejap. Okey, sudut X. Kita tengok. Dekat sudut X ni, carilah bentuk yang macam tadi. Untuk bentuk macam tadi, kita ada yang ini. Ni sudut dia. Okey, itu sudut dia. Jadi, ingat pesan cikgu yang dia ada macam ni. Kamu tulis dia macam ni. Kamu tulis 2X sama dengan X. Kamu tulis macam tu. 2X sama dengan X. Ingat, ni formula untuk sudut ganda 2 ni. 2X sama dengan X. Yang kamu kena detect sekarang ni, mana 2X dengan mana X. Tapi formula dia tetap macam ni. Dia tetap macam ni. Contoh, kita pergi kepada cara nombor 1. Soalan nombor 1, cari nilai X. Sekarang X ni dekat atas ni. Jadi sekarang 2X tu kat mana? 2X pada pusat. Jadi, bila dia dah bagi pusat dia macam ni, 80, kamu jangan isi 80 pada X. Maksudnya 2X tu sama dengan 80. Kamu isi sahaja 80 darjah. Itu cara dia. Itu adalah dia punya cara. Cikgu tahu kamu pening. Okey, sampai situ boleh faham ke semua sampai situ? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang pening, bagi tahu cikgu. Bagi tahu cikgu. Cikgu nak bagi kamu nampak bentuk dia. Okey. Jadi dekat sini cikgu tersilap bagi formula tadi. 2X sama dengan 2X ni tak boleh pakai macam tu. Okey. Okey. Jadi cikgu tengok dekat sini. Dekat bahagian pusat dia adalah 2X. 2X dia maksudnya dia bagi nilai dekat situ. 2X dia adalah 80. Jadi 2X sama dengan 80. Ini kan bahagian 2X.
Jadi 2X tu dia dah bagi adalah sama dengan 80. Jadi automatik dekat sini, automatik dekat sini, kita akan dapat apa? Kita pindahkan 2. 2 darab pindah ke sebelah jadi bahagi. 80/2, kita dapat X sama dengan 40 darjah. Jadi yang kita kena detect sekarang, mana 2X dia dan mana X dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Baik, jangan ngantuk lagi ya. Jangan ngantuk lagi. Cikgu pergi pula cara nak cari nilai Y. Cari nilai Y. Okey, tengok kat depan. Okey, kita ada bentuk yang seterusnya. Kamu kena tahu cara bentuk dia. Okey, bentuk yang seterusnya, kamu kena ingatlah bentuk ni. Kamu kena ingat. Tadi untuk cari nilai X, kamu pakai bentuk nombor 1. Untuk cari nilai Y, kamu pakai bentuk nombor 3. Nampak ni? Dia bentuk rama-rama. Tapi satu bucu pada pusat. Jadi bentuk untuk cari nilai Y, cikgu tunjuk pakai warna hijau. Okey, ni bentuk dia. Rama-rama tapi pada pusat. Rama-rama tapi pada pusat. Okey. Jadi kamu kena faham, kamu kena faham nak jawab soalan ni, kamu kena faham 80 ni, 80 ni adalah pada 2X. 80 ni adalah pada 2X. Dia detect ni je. Detect cari mana 2X dia. 2X dia adalah sama dengan 80. Jadi kita tak boleh cakap 2X sama dengan 80 sebab kita cakap Y sekarang ni. 2Y sama dengan 80. Jadi calculation ni sama macam tadi. Kita pindah ke sebelah 80/2. Jadi kita akan dapat 80 bahagi 2. Kita dapat 40 darjah. Calculation yang sama. Yang bezanya adalah pada cara kamu nak jumpa mana dia punya 2X. Itu perbezaan dia. Jelas ke? Boleh faham cikgu tunjuk ni? Boleh. Ingat tips dia adalah cari 2X dia yang mana 2X dia. Okey, cikgu tunjuk pula contoh yang seterusnya iaitu bentuk nombor berapa? Kejap Tengok Okey, ini kan bentuk. Okey. Untuk cari nilai X tadi cikgu pakai bentuk nombor 1. Maksudnya yang ini adalah bentuk nombor 1. Cikgu buat bulat. Nanti kok kamu nak study tengok balik rakaman kelas, kamu boleh tengok. Yang cikgu cari nilai Y, cikgu pakai bentuk nombor 3. Bentuk nombor 3. Ni bentuk nombor 3. Dia ada 4 bentuk. Okey, kemudian yang terakhir cikgu adalah bentuk nombor 4 dekat sini. Bentuk nombor 4. Mana bentuk dia? Okey, ni bentuk dia. Panjang sikit cikgu explain. Okey, ni bentuk dia. Tu bentuk dia. Okey. Ingat, ini adalah sudut ganda 2. Sudut ganda 2. Okey. Jadi kamu kena ingat yang ganda 2X dengan X ni dia tak duduk berhadapan. Tidak berhadapan. Berhadapan. Jadi sekarang ni kamu kena cari 2X dia apa? Ingat tips cikgu. Nak jawab sudut ni kamu kena cari 2X dia sama dengan berapa? Jadi mana 2X tu? Okey. Bila kita pergi kepada penjelasan kepada kita punya sudut, penjelasan kepada kita punya sudut. Cikgu nak kamu nampak ni. Okey. Ni, okey. Kalau dia buat pusing, kita pusingkan juga. Lama dia pusing macam tu lah. Tak apalah. Okey. Jadi dekat sini, 2X dia berada di luar. Ini adalah kawasan 2X dia. Ini adalah kawasan 2X dia yang warna merah tu. Jadi kita nak cari warna, macam mana kita nak cari X dekat sini? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 360 tolak 140. Ya, 360 tolak 140. 360 tolak 140 dapat berapa? 360 tolak 140. Dapat berapa? 240. Okey, kita dapat 220. Okey, jadi kita dapat 220. Maksudnya kawasan ni adalah sama dengan 220.
Jadi jawapan untuk soalan ni X dia adalah sama dengan 220. Sekarang ni kita nak cari nilai Y pula. Nak cari nilai Y pakai sudut ni. Nak cari nilai Y pakai sudut ni. Untuk cari nilai Y, kalau sini 1Y, sini adalah 2Y. Kalau sini 1Y, sini adalah 2Y. Jadi daripada sudut ni kita boleh faham 220 tu apa? 220 ataupun cikgu cakap macam ni. 2Y dia apa nah? 2Y dia kamu jangan ambil 140, kamu ambil 220. Jadi bila kita dah detect apa 2Y tu, apa ganda 2 tu, apa ganda 2 tu, kita boleh terus dapat nilai Y. 2 ni darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 220 bahagi 2, kita dapat Y sama dengan 110 darjah. Jadi yang penting dekat sini adalah kita kena detect mana satu ganda 2. Sebab tu cikgu bagi nama dia sudut ganda 2. Bila kamu jumpa ganda 2 tu sama dengan berapa, selesai semua masalah kamu. Jelas ke? Jelas. Okey. Jadi, sekejap kita pergi kepada bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir iaitu bentuk B. Soalan B dekat sini. Okey, masing-masing boleh tengok. Yang ini dia pakai bentuk ini. Tadi cikgu tu ulang Ni bentuk 1, ni bentuk 2, ni bentuk 3, ni bentuk 4. Bentuk 1 cikgu dah terang. Bentuk 3 cikgu dah terang. Bentuk 4 cikgu dah terang. Last sekali adalah bentuk nombor 2. Sorry lah susunan dia. Cikgu berdasarkan soalan. Okey, jadi sekarang mana bentuk dia ni? Okey, kita cari. Ni bentuk dia. Ni adalah bentuk dia. Iaitu bentuk nombor 2. Jadi tengok bentuk nombor 2 kita. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Sekarang ni, cikgu soal kamu, berapa nilai X tu agak-agak? Berapakah nilai X? Ya, macam mana kamu tahu 35? Pakai sudut apa? Rama-rama. Ya, kita pakai sudut rama-rama. Ingat, soalan dia boleh bergabung. Daripada sudut rama-rama, kita boleh faham mana sudut rama-rama dia. Ini sudut rama-rama dia. Sayap pertama, sayap kedua. Yang di atas sama dengan di atas, yang di bawah sama dengan di bawah. Jadi, dengan menggunakan sudut rama-rama, kita boleh faham X tu terus sama dengan 35 darjah. Ingat, sebab tu kita kena faham semua jenis sudut. Dia boleh gabung tau soalan dia. X sama dengan 35 darjah. Jadi dekat X tu kita pakai sudut rama-rama. Untuk sudut Y, untuk mencari nilai di Y, kamu pakai sudut ganda 2. Kita pergi kepada penjelasan di sini. Sudut ganda 2. Sudut ganda 2. Sekarang ni X ni dah bukan X dah. Tapi X ni adalah 35 darjah. X tu adalah 35 darjah. Kita pergi pula. Kalau sini 35, sini berapa? Jadi kena ingat. Bahagian pusat darab 2. Bahagian pusat darab 2. Jadi yang 2Y dekat sini adalah pada pusat dia. Adalah pada pusat dia. Walaupun soalan dia bercakap tentang Y sahaja, tetapi nilai dia adalah 2 kali 35. Jadi Y dia adalah sama dengan Y dia adalah sama dengan 2 darab 35. Sebab apa? Sebab kalau sini X, sini 2X. Sini adalah tempat di mana digandakan dengan 2. Jadi 2 darab 35, kita dapat 70 darjah. Itu maksud dia. Jelas ke? Jelas. Okey. Sorry lah kalau cikgu ambil masa lama sikit. Memang susah sikit untuk sudut yang terakhir. Ni tak susah sebenarnya. Tapi nak bagi kamu faham, yang pertama cikgu nak kamu faham, bila dia jadi sudut ganda 2 ni? Bila dia jadi? Okey, dia jadi bila ada pusat dengan bucu dekat dinding. Jadi kat pusat ni dia ada 2X.
Pusat ni 2x. Pusat ni 2x. 2x. Kalau sudut-sudut lain, kita senang. Jadi sudut yang paling kompleks adalah pada sudut ganda 2. Ingat nama ni. Bila kita ingat nama, kita ingat formula. Okey. Tapi, yang tu. Daripada sini, mana satu 2x, mana satu x. Tu paling penting. Nak detect dia. Mana satu 2x, mana satu x. Seterusnya, untuk bahagian bentuk. Dia ada 4 jenis bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga dan bentuk keempat. Jadi dekat sini, calculation untuk bentuk pertama. Calculation untuk bentuk ketiga. Calculation untuk bentuk keempat. Dan calculation untuk bentuk kedua. Cikgu dah terangkan keempat-empat bentuk tu. Jadi, kita pergi kepada soalan lah. Boleh ke kita pergi kepada soalan? Boleh. Okey, kita jawab soalan mudah je dulu. Okey. Jadi, sekarang ni, cikgu nak kamu tengok di hadapan. Cikgu nak kamu cari apakah nilai X dan apakah nilai Y. Bagi tahu sekali kamu pakai bentuk nombor berapa. Bentuk 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4. Bagi tahu bentuk dia bentuk berapa. Dan bagi tahu nilai X dan nilai Y. Senang je ni. Okay, dah siap hantar kat cikgu. Kita ada 9 minit lagi kelas kita. Okey, bagus. Ramai dah dapat. Betul. Okey, kalau kamu betul ni maksudnya kamu dah boleh faham dah. Iya, betul Aulia. Bagus. Ya, bagus Faril. Pandai. Tutup lalu. Mak sedap. Ke mak tunggu sini. Sini sudah. 5 minit lagi. Okey, bagus. Pandai. Lupa bentuk ke berapa. Tak apa, nanti salin tau nota. Iya, pandai.
Okey, 1 minit lagi. Lepas tu cikgu nak terang dah jawapan dia. Lepas tu habis dah kelas kita. Tak apa. Betul je. Bagus. Okey, jadi habis dah masa. Kelas kita pun 5 minit sahaja lagi. Okey, nanti ingatlah nota daripada cikgu ni. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Penting. Okey. Jadi inilah soalan kita yang terakhir untuk nilai X. Untuk nilai X. Sebabkan ada yang tak faham ni bentuk berapa, ni bentuk pertama. Ni adalah bentuk pertama. Kenapa cikgu suruh kamu ingat? Sebab soalan dia boleh kompleks. Macam inilah dia kompleks. Soalan kita. Ni bentuk pertama kita. Itu dia punya garisan. Siapa pergi ambil garisan ni dah salah dah. Jadi dekat sini dia punya ciri-ciri adalah apabila sini X. Apabila sini X. Jadi ingat cakap cikgu. Yang 2X tu berada di pusat. Jadi bila dia dah bagi tahu pusat dia berapa. Okey, pusat dia adalah 106. Jadi 2X sama dengan 106. Jadi pindahkan sahaja. Jadi 106 bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapatlah jawapan dia 53 darjah. Itu untuk X. Untuk nombor 2 pula. Untuk nombor 2 pula. Jadi untuk nombor 2 iaitu nilai Y. Tengok kat depan tau. Okey, untuk nilai Y. Okey, cikgu tunjuk Okey, kalau nilai Y, mana bentuk dia? Cari dulu bentuk dia. Cari dulu bentuk dia. Okey, ni. Ni. Bentuk tu kena ingatlah untuk ini. Jadi, bila kita nampak dekat pusat dia, dekat pusat dia adalah 106, kamu jangan buat X pula. Kamu buatlah Y. 2Y sama dengan 106. Dan jalan kerja dia sama sahaja macam dekat atas. 106 bahagi 2. Jadi Y kita akan dapat 53 darjah juga. Itulah cara nak jawab soalan-soalan untuk sudut dalam bulatan. Untuk sudut dalam bulatan. Jadi cikgu simpulkan. Cikgu simpulkan. Ya, memanglah kita pening. Jadi sebenarnya bila dalam kelas tu dia ada 3 bahagian tau. Yang cikgu ajar ni baru bahagian pertama. Tapi bahagian kedua dengan bahagian ketiga tak adalah susah. Bahagian pertama ni paling kompleks. Sebab apa? Dalam soalan nanti dia boleh gabung. Ni gabung dengan ni. Ni gabung dengan ni. Ni gabung dengan ni. Ni gabung dengan ni. Lepas tu ini pecah pula kepada 4 bentuk. Jadi kelas kita pada hari ini, cikgu terang semua bentuk di bahagian ciri-ciri sudut dalam bulatan. Okey, kita tengok. Kita tengok pertama sekali cikgu pergi kepada sudut rama-rama. Cikgu bagi sekali dia punya ciri-ciri. Kedua, cikgu pergi kepada sudut nisbah. Ketiga, cikgu pergi kepada sudut nisbah 2.0. Semua calculation kita buat. Calculation kita buat sekali. Nampak ni calculation dia. Ni ada calculation dia. Lepas tu keempat kita pergi kepada sudut 90 darjah. Akhir sekali ni calculation. Okey, lepas tu kita pergi pada sudut ganda 2. Cikgu susun dah tu lesson kita untuk petang ni cikgu dah susun dan cikgu dah bagi tahu kamu macam mana cikgu susun tu. Jadi kalau kamu nak ulang kaji boleh tengok rakaman kelas balik. Jadi cikgu nak dengar suara sikit. Kita sembang-sembang kejap. Jadi masing-masing yang tutup kamera boleh buka kamera. Hazim, okey ke kelas hari ni? Boleh faham? Faham. Okey. Faril, okey ke Faril? Okey. Okey, baik. Aina Damia okey? Okey. Okey. Scarlett. Scarlett masuk lambat sikit ke Scarlett tadi? Cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi ingatlah cikgu dah susun tu. Nanti next kelas kita pergi kepada sudut segi 4.
Okey semua, jadi cikgu dah pukul 7.30. Cikgu minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang apa-apa. Kok kalau ada soalan boleh sahaja tanya cikgu. Ingat, mahirkan kelima-lima ni. Sebab dalam soalan SPM ke, dalam soalan kamu punya akhir tahun ke, dia boleh gabung. Dia boleh gabung. Dia tak adalah gabung sampai 5. Kadang-kadang 2 je, dia gabung 2 je. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berehat. Bye. Waalaikumsalam. Yeay. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.